Okey, bismillahirrahmanirrahim. Serupa tulis nombor 6 Tak apalah, saya akan baiki balik nanti. Live ni berkenaan dengan berniaga di Facebook. Kepada siapa anda menjual? Okey, kita nak berniaga di Facebook. Jadi kepada siapa kita nak menjual? Saya baca nota pada guru saya dah. Salah satu punca kegagalan dalam menjual produk di Facebook adalah kerana peniaga tidak jelas sasaran pelanggan mereka. Saya ulang. Satu daripada banyak tu ialah tidak jelas sasaran pelanggan mereka. Selama Zul, apa khabar saya kau? Sebab lain untuk kongsi dengan sahabat-sahabat semua ya, tentang Zul Course Marketing. Dan niat saya bukan untuk mengajar awak selama Zul, tapi saya lebih kepada untuk saya ulang kaji ya. Kalau selama Zul ada amat ilmu ni jadi. Sebab inilah daripada modul saya berpakai untuk saya train student saya. Saya share dengan student saya, okey. Saya harap sahabat-sahabat yang dengar ni, yang dipilih tengok Allah Ta'ala. Biarlah saya ni, saya minta satu je. Anda semua kena amal baru dapat faedah daripada apa-apa yang tahu. Saya perlu ulang ya. Kalau sekadar apa nama tahu saja tapi tak buat, tak ada apa-apa manfaat lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal paragraf ni, perenggan ni, mentor sebelah bahawa salah satu sebab ialah tidak jelas sasaran pelanggan. Sebab di alam Facebook ni ada ratusan juta pengguna Facebook. Dan kena ingat benda ni, tak semua pengguna Facebook tu adalah pelanggan awak. Ingat benda tu ya. Bila kita tak design cara betul buat kempen ataupun mengepen atau apa-apa dalam Facebook, kita anggap semua orang perlu produk kita, maka ia adalah salah. Sebab tu mula-mula sekali mentor saya beritahu, antara punca nombor satu orang gagal dalam bisnes menggunakan Facebook ialah kerana dia tak jelas siapakah sebenarnya sasaran pelanggan mereka. Dan kalau anda tak jelas benda ni, percayalah, inilah antara sebab mengapa berlaku sesetengah orang yang begitu rajin beriklan dalam Facebook tapi akhir sekali berhenti, akhir sekali putus asa kerana dia orang ingatkan bila buat post tadi secara tanpa teknik betul, dia ingatkan bahawa semua rakan-rakan FB dia tu akan suka, akan minat kepada apa yang dia post. So cuba buat, dia tak dapat apa-apa respon, akhir sekali dia putus asa. Bukan masalah produk, tapi masalah diri dia tu yang tak ada ilmu yang betul-betul tepat untuk dia guna pakai, supaya bila dia buat kempen ataupun produk di dalam menggunakan platform Facebook ni akan mendapat jualan. Kalau tak nak cara, yang dapat benak sajalah. Saya cakap tu kan, dapat benak saja. Dia apa-apa sekalipun, ingat satu benda, mesti kena ada teknik ataupun ilmu yang betul dalam kita melakukan sesuatu perkara. Bukan setakat untuk berbisnes sahaja ya. Okey, seterusnya, untuk memastikan proses pemasaran tidak sia-sia bila kita gunakan Facebook platform, yang perlu kita jelas sekali, yang kita perlu sejelas-jelasnya mengenali siapakah pelanggan yang setepatnya dengan kita punya produk ataupun servis. Saya cerita nanti bagaimana nak kenali siapakah pelanggan setepatnya. Kita tidak boleh promosi secara umum begitu sahaja, kerana
tidak semua orang sesuai dan tidak semua orang memerlukan produk yang kita jual. Tengok tu ya. Sasaran pelanggan kita haruslah tepat dan menumpu. Contoh, jika kita menjual pakaian muslimah, pakaian itu lebih sesuai untuk siapa pun jelas. Katakan pakaian itu lebih sesuai untuk wanita muslimah. Umur antara berapa ke berapa dan apa kejayaannya. Contoh dia. Okey. So, bagaimana cara untuk mengetahui siapakah sasaran kita sebenar? Ada cara saya baca dahulu. Satu, caranya ialah senaraikan bagaimana produk awak tadi menyelesaikan masalah dalam bidang apa. Dia menyelesaikan masalah orang berkenaan dengan apa. Senaraikan di kertas dahulu. Apakah fungsi produk, apakah manfaat yang bakal jual, produk yang bakal jual. Senarai dahulu. Okay. Sebab dah bila senarai kelebihan atau manfaat produk tu, bagi tahu siapa yang lebih sesuai untuk menggunakan produk kita. Nombor dua, boleh guna teknik iaitu kita sendiri yang berikan tarif ataupun spek yang kita nak macam mana. Sebagai contoh, kita menjual minuman kesihatan yang baik untuk kecergasan, sama ada wanita ataupun lelaki. Walaupun ia sesuai untuk lelaki dan wanita, kita boleh lakukan pemasaran dengan menumpu kepada satu jantina sahaja, dan juga untuk satu golongan umur tertentu sahaja. Okey, itu dia dua cara. Sekali lagi, kesimpulan sebelum kita mula melakukan pemasaran dan promosi. Sebelum kita nak buat iklan di Facebook, apa perlu buat? Kita perlu jelas dengan sasaran pelanggan yang kita mahu. Daripada situ barulah kita mudah untuk mendapat jualan, kerana mesej yang kita tulis akan sampai tepat dan mengena pada sasaran kita. Alright, itu nota. Maksud begini, nak faham mudah je. Bila kita nak menjual sesuatu produk atau servis, okay, kita mesti tulis pada kertas dahulu apakah faedah ataupun manfaat ataupun bagaimana produk kita boleh menyelesaikan masalah orang. Tulis kertas. Katakanlah contoh, senang produk saya sendiri. Saya senarai dah produk jenama golak Gas Ranger paling bagus untuk menyelesaikan masalah orang yang ada masalah kesihatan perut, iaitu gastrik. Jelas. Yang kedua, saya kena kenal pasti mana lebih ramai jantina, lelaki ke atau perempuan yang lebih banyak terkena masalah gastrik. Saya kena kenal pasti benda ni. Mana lebih banyak, lebih majoriti, lelaki ke perempuan, untuk kenal pasti yang mudah kena gastrik. Info ni dapat kat mana? Boleh cek melalui Google. Cek melalui Google. Okey, beres. Tu jantina. Kemudian katakanlah lelaki lebih ramai kena gastrik. Kita cek pula segi umur. Tak semua umur ada terkena penyakit gastrik. Kita kena kenal pasti. Contoh, umur biasanya kena gastrik ni 40 ke 56. Contoh 40 tahun ke 56 tahun, inilah golongan umur, range umur orang yang mudah terkena gastrik. Okey, jantina, perempuan, lelaki. Umur lelaki tadi antara 40 hingga 50. Okey. Bila kita kenal pasti benda macam ni, maka kita perlu buat ayat-ayat yang menuju ataupun menujulah kepada jantina lelaki umur sekian-sekian.
ayat untuk kita buat marketing, sama ada ayat bercakap macam ni ke, Nabilah macam ni, ataupun tulisan ataupun copywriting. Itu dia cara dia, kita nak kena pasti. So bila kita nak bercakap ke secara FB Live, tulisan ke, jadi kita olahkan ayat ini menuju kepada jantina lelaki dan juga umur antara 40 ke 55 tahun. Okey, beres kat tu. Satu cara. Kemudiannya bila kita tahu benda ni, kita perlu pastikan juga rakan-rakan Facebook kita tadi, kita hanya berkawan ataupun mencari kawan Facebook ataupun pemilik akaun Facebook untuk kita berkawan lebih banyak orang lelaki dan umur antara 40 ke 55. Step cara yang kedua. Cara ketiga ialah anda boleh join FB group berkenaan dengan orang yang ada masalah gastrik, dan minta berkawan dengan members di dalam FB group berkenaan gastrik tadi. Minta berkawan. Kemudian anda perlu aktif di dalam FB group tadi, berkongsi pelbagai informasi, pelbagai solusi dalam FB group tadi. Anda mesti aktif lah dalam tu untuk anda beritahu bagaimana awak boleh membantu members dalam FB group berkenaan dengan ilmu ataupun dengan tips ataupun dengan kehebatan produk awak yang boleh menyelesaikan masalah orang yang ada masalah gastrik sebagai contoh. Kita sekarang tu insya-Allah boleh insya-Allah. Itu saja, simple je sebenarnya untuk kita menjual di platform Facebook. Jangan kita anggap produk kita tu semua sesuai untuk semua orang. So langkah yang saya selalu buat ialah saya memilih berkawan hanya dengan pemilik akaun Facebook yang banyak membuat tulisan di wall dia ke, ataupun dia pun join FB group, contoh community gastrik ke, saya akan berkawan dengan orang ni sebab dia orang lah boleh katakan 90% menepati target saya. Contoh yang paling mudah untuk kita faham lah. Ini saya buat hingga hari ni lah. Saya hanya berkawan dengan orang-orang yang nak penyelesaian, nak solusi untuk selesai masalah gastrik. Cara saya amal, yang saya amal ialah join Facebook group yang berkenaan dengan bidang saya. Itu cara paling mudah sekali lah dan paling jimat, dan saya setakat ni paling berkesan lah. So boleh cakap insya-Allah. So anda mungkin tak faham, tak apa. Kalau tak faham boleh tanya kepada saya semula, insya-Allah. Masa lain anda boleh tinggal komen tadi. Saya cuba cerita ringkas dahulu, dan kalau sekiranya anda ada soalan, barulah saya respon mengikut soalan yang awak tinggalkan tu, insya-Allah lagi bagus. Okey. Hingga jumpa next live. Mudah-mudahan bermanfaat daripada saya, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Oops.